Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi sikit dengan anda macam mana kita nak buat pendawaian untuk kita punya soket outlet ni, dan apa dia syarat-syarat dia dan batas-batas pendawaian ni lah. Kita bukan boleh suka-suka je nak tarik berapa banyak kita nak kan. Banyak tu boleh, tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, kita buka buku Suruhanjaya Tenaga muka surat 18. Okey, kat sini dah ada tulis kat sini. Biasa kita akan buatkan pendawaian kita menggunakan 2.5mm ni kabel kan. Biasa kita punya MCB kita adalah 20mm. Kita menggunakan litar jejari. Okey. Pendawaian soket outlet ni dia ada dua jenis litar ya. Yang pertama litar jejari, yang kedua adalah litar gelang. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan litar jejari? Litar jejari adalah litar yang biasa kita buat dekat pendawaian rumah kita lah. Contohnya live ni kita masukkan kepada soket yang pertama dan soket yang kedua. Neutral kita masukkan soket pertama dan kedua, dan begitu juga dengan earth lah. Okey. Kalau single punya soket outlet sama jugalah, kita buat cara yang sama dengan litar jejari ni. Tapi litar gelang ni, kita akan tarik kita punya live ni pergi soket pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian live tadi dia akan patah balik kepada kita punya punca tadilah, punca bekalan tadi. Begitu juga dengan neutral dia, sama juga kita looping, tapi kita akan tarik juga dia punya return ni kepada kita punya punca tadilah. Begitu juga dengan earthing. Okey, waktu bila kita nak guna litar jejari dengan litar gelang ni. Okey, dia ada jadual dia muka surat 18. Contoh, kita menggunakan 2.5mm kabel. Kita buat litar ring. Kita boleh pakai maksimum 30 hingga 32mm. Kalau kita buka, biasa kan kita buat wiring, kalau kita buka jadual 4D1A, kita boleh tengok maksimum dia boleh pergi, breaker kita yang dibenarkan cuma 20M je, yang kemampuan kabel untuk 2.5 ni. Okey, itulah dia kelebihan litar jejari, litar gelang. Dia macam ni lah Contoh litar jejari tadi highway lah, katakan highway. Litar gelang ni pula dia ada satu jalan, kita panggil dia jalan kampung lah kan. Maknanya ada dua jalan, jadi kuranglah jam sikit. Begitulah juga dengan arus ni tadi. Bila ada dua jalan, maknanya kuranglah dia punya beban untuk mengalihkan arus tu tadi. Okey. So untuk 2.5mm kabel kita boleh pakai breaker 30 atau 32 dengan syarat kita menggunakan litar gelang, dan permukaan yang dibenarkan adalah 10 meter persegi. 10 meter persegi adalah 10 kali 10 lah, 10 meter kali 10 meter lah. Contoh ruang tamu anda segi 4 So 10 meter kali 10 meter, kita dapatlah luas kawasan tu 10 meter persegi. Okey. Kalau kabel kita pakai 4mm, kita boleh pakai breaker 30 atau 32. Ini biasalah kan, kita guna litar jejari, dan luas yang dibenarkan hanya cuma 50 meter kuasa 2. 50 meter persegi ni adalah punca kuasa 2 50 punca kuasa 2 50. So 7 meter persegi je. 7 meter kali 7 meter. Begitu pula dengan litar jejari yang biasa kita buat tu, cuma dibenarkan kabel kita 2.5, breaker kita 20. So kita guna litar jejari, cuma area yang dibenarkan tu 20 meter persegi. 20 meter persegi cuma 4 meter saja. 4.4 meter, 4.5 meter lah, 4.5 meter. Kita boleh buat kita punya soket outlet tu lah. Tapi berapa jumlah yang dibenarkan? Tak ada had, pasal dia tak ada dalam jadual ni kan. Memang tak ada had berapa banyak anda buat. Cuma kalau
Kalau boleh kita asingkan lah. Kalau kat ruang tamu pakai satu soket punya looping, pakai satu looping kan. Kalau kat ruang tamu anda ada 4 soket, boleh lah anda buat kan satu looping. Kalau 6 ke kan. Kalau dapur, dapur. Kalau bilik pertama kan. Tapi melalui pembacaan saya, ada yang cadangkan 6 hingga 10 soket outlet sajalah. Okey. Untuk memasang soket outlet ni, dia ada syarat-syarat dia. Saya bagi contoh dekat anda yang mudah lah, simple. Okey, kita buka dulu kenapa dia kena ikut syarat-syarat tadi tu. Okey, perhatikan RCCB kita punya dia punya law muka surat 21. Okey. Yang pertama ni pendawaian keseluruhan fasa tunggal dan fasa 3. Maknanya 3 phase. Kalau rumah domestik kita pakai kepekaan RCCB kita 0.1 M sebab dimestikan Kalau kita perhatikan soket outlet kita ni syarat kedua ni, litar akhir bagi soket outlet kena 30 mA ataupun 0.03 M. Maknanya semua litar kita boleh pakai 0.1 M. Tapi kalau kita ada soket outlet dekat rumah kita kena buka lagi satu RCCB kan, ataupun air leakage apa-apa jenis lah, janji dia air leakage 0.03 M. Nampak? Macam mana pula kalau kat rumah kita ni ada tempat lembap, bilik air dan dapur basah. Contohnya heater kat dalam bilik air kita kan, duduk dalam bilik air kan, tempat tu kan basah kan. Jadi RCCB kita kena 0.01. Okey, basically dekat rumah kita kalau ada 3 perkara ni. Pertama, kita ada lampu, pendawaian lampu, kita ada soket outlet, kita ada heater dalam bilik air. Sebenarnya earth leakage ni protection kita kena ada 3 benda. Okey, 3 benda. Maknanya wajib sebenarnya benda tu kita kena asingkan. Kalau ada soket outlet, kita kena buka lagi satu loop untuk pasang RCCB untuk soket outlet. Kalau kita ada heater dalam bilik air, kita kena buka lagi. Okey, tapi RCCB kan besar kan? Ya, betul. Tapi sebabkan kita cuma tarik satu loop saja yang pergi heater kita ataupun satu fasa. Contoh kita ada 3 fasa, bukan kita tarik ke 3 fasa kan. Kita akan tarik pada satu fasa saja pergi ke heater kita. Jadi kita boleh pakai single phase punya RCCB lah, ataupun dia panggil RCBO. Saya tunjuk kat anda RCBO. Nanti saya akan tunjuk kat anda macam mana diagram ataupun loop kita untuk tarik benda itulah. Okey, RCBO ni adalah earth leakage punya protection lah kan. Earth leakage punya protection dia lagi slim lah, jimat lah tempat kita punya DB tu tadi. Kalau kita pakai RCCB kan besar kan. Okey, ini brand dia Schneider. Anda cari RCBO beban dia bergantung pada anda punya equipment. Okey, nanti kemudian lah kalau ada masa saya akan tunjukkan lah. Okey.